Silakan yang bahagia Ustaz Ahmad Rizki Abdul Rahim bagi menyampaikan ceramah beliau dengan segala hormatnya. Silakan yang bahagia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka tersebut. Apabila mati saja anak Adam, dibaringkan jenazahnya di dalam kubur, lalu di waktu itu akan keluar daripada mulut masing-masing menyebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku diberi peluang untuk hidup di atas dunia, aku akan lakukan balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Sebutlah pada mereka yang dah meninggal dunia ni, wahai malaikat, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, mulai daripada saat ini kamu akan melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati Ustaz Pengerusi Majlis, yang dihormati Datuk Pengerusi dan ahliatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini, sehingga kita dipilih oleh Allah untuk mendatangi majlis ilmu ini. Mudah-mudahan bila kita dipilih oleh Allah untuk kita datang duduk bertamu dalam rumah Allah ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa sebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu pada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita dalam sibuk-sibuk tugasan harian kita, Allah sayang pada kita, Allah gerakkan kita datang ke masjid ini. Datang duduk sekejap saja di antara maghrib dan isyak, dengan tujuan untuk menambahkan bekalan untuk perjalanan hidup kita masa yang akan datang. Kita yakin bahawa perjalanan hidup kita ini Allah tak jadikan hidup kita di dunia saja, tidak. Sekejap lagi lepas pada kita hidup di alam yang kedua ini, kita akan hidup di alam yang ketiga. Hidup di alam yang tiga yang disebut dengan alam barzakh. Lepas pada kita hidup di alam barzakh, kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dikumpulkan balik.
bangun kita di padang mahsyar. Bila kita bangun di padang mahsyar, berakhir ke perjalanan hidup kita, tak lagi. Allah jadikan ada lagi alam yang kelima, yang kita kena sentiasa tanam dalam pemikiran kita. Aku sedang berjalan ke alam ini, mengembara ke perjalanan kita ini, pengembaraan kita daripada alam dunia, kemudian alam yang disebut dengan alam barzah. Sekejap lagi kita akan hidup di alam yang keempat, alam mahsyar. Lepas pada alam mahsyar, kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam sa'idun au saqiyun, alam bahagia ataupun alam celaka, alam syurga ataupun alam neraka. Bahasa yang mudah disebutnya. Bila sampai pada alam yang kelima, tuan-tuan baca dalam Al-Quran, tuan-tuan akan berjumpa ayat yang Allah bila cerita saja tentang syurga, Allah sebut khalidina fiha abada, kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Bila sebut saja tentang neraka, Allah sebut sama juga, khalidina fiha abada, kekal kamu dalam neraka sampai bila-bila. Setakat ni tak ada lagi orang yang sebut ada lagi alam lepas pada itu. Tak ada dah. Bila sampai pada alam syurga, alam neraka, lalu kita kekal berada di alam itu sampai bila-bila. Kita pernah hidupkan di alam yang pertama sebelum daripada ni. Alam pertama dipanggil alam kandungan ibu. Alam itu alam yang paling indah dalam hidup kita dan kita tak kembali lagi. Saya yakin tak ada seorang pun orang dalam masjid ni sebut, saya tak lahir daripada perut ibu, Ustaz. Habis itu, saya keluar daripada buluh betung, Ustaz. Saya keluar daripada buah labu, Ustaz. Tak ada. Masa tu dah berakhir dah. Orang cerita-cerita tentang hidup di alam itu dah tak ada. Semua kita lahir daripada kandungan ibu. Sekarang kita baru hidup di alam yang kedua baru. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Bukti kita ni akan hancur, kita boleh lihat bagaimana kita ambil je gambar kita muda-muda dahulu. Kita tengok gambar kita muda-muda dahulu dengan sekarang, sama tak keadaan kita dengan zaman-zaman dahulu? Tentu tak sama. Menunjukkan kita dalam proses kehancuran. Allah nak hancurkan diri kita. Ayat yang dibaca oleh pengerusi sebentar tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bila proses untuk Allah nak hancurkan kita, Allah mula jadikan kematian. Waktu mana Allah jadikan kematian, menandakan proses kehancuran untuk perjalanan kehidupan ini. Waktu mana mula-mula Allah ciptakan manusia ini, malaikat tengok saja bagaimana Allah nak jadikan manusia ni, malaikat geleng kepala. Malaikat sebut, ya Allah, ramainya kamu nak jadikan manusia. Manusia mesti penuh atas muka bumi ini, ya Allah. Allah kata, aku jadikan kematian untuk mereka. Allah jawab pada malaikat, aku jadikan kematian untuk mereka. Lalu katanya malaikat, kalau begitu, tentu mereka hidup tidak aman, merasakan kematian dalam hidup mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku jadikan syurga dan neraka untuk mereka. Aku janjikan untuk mereka, lepas pada mereka mati, mereka bertemu sama ada syurga ataupun mereka bertemu yang dinamakan dengan neraka Allah. Para hadirin sekalian, bila kita hidup di atas dunia ini, jadilah orang yang cerdik. Jangan kita jadi orang yang bodoh ataupun orang yang lemah dalam berfikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar, bila kita hidup di atas dunia ni, jadi orang cerdik. Siapa orang yang cerdik? Orang mukmin. Orang mukmin, orang yang cerdik. Bila kita hidup di atas dunia, jangan kita terperangkap dengan dunia-dunia yang ada ini. Tuan-tuan jangan rasa hidup kita ni, dunia ni menjadi besar pada diri kita, jangan. Kerana bukan besarnya dunia ini menjadi nilai ukur di sisi Allah. Tetapi yang besar dalam hidup kita, bila kita boleh masuk dalam syurga Allah. Yang ni yang jadi besar. Untuk apa kita dapat rumah besar di dunia? Kereta kita mewah di dunia? Jawatan kita hebat di dunia?
pengaruh kita ramai di dunia. Bila mati je masuk kubur, masuk neraka terus kita. Apa manfaat dalam hidup kita demikian? Dalam hidup kita ni biar jadi cerdik. Macam mana orang yang cerdik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula ajar. Orang cerdik, orang yang hidup dia al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang hidup dia sentiasa mempersiapkan diri dia buat amalan untuk lepas pada kematian dia nanti. Ni orang yang cerdik dalam hidup. Sentiasa berfikir daripada diri kita ni. Malam pertama aku di barzah, macam mana nanti? Pernah tak tuan-tuan terbayang saat mana malam kedua, waktu mana badan kita mula membengkak, kemudian lebam-lebam mula timbul tubuh badan kita, saat mana ular yang besar mula menjalar di atas tubuh badan kita sebesar tengkuk unta. Macam mana di saat tersebut kita nak padam, kita nak matikan ular itu? Sepanjang kita hidup di atas dunia, pernah tak tuan-tuan terfikir dalam hidup tuan-tuan, malam ketiga saat mana kala jengking sebesar telapak tangan ini merayak di atas muka kita, kemudian bagaimana kita nak padamkan, kita nak matikan kala jengking tersebut? Pernah terfikir tak dalam pemikiran kita ni, macam mana kita saat mana ulat yang besar mula keluar daripada perut kita, bunyi dia memamah daging-daging kita dan makan yang disebut dengan tulang-tulang kita ni, bunyi kerak, mamah daging-daging kita ni sendiri. Macam mana kita nak padamkan ulat-ulat yang sedang keluar daripada perut kita saat itu? Terbayang tak dalam hidup kita saat mana kita bangun di padang mahsyar nanti, waktu mana bangun di padang mahsyar, saat tersebut ada kenderaan yang berada di sisi kanan kita ni untuk kita berjalan terus berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak dalam hidup kita bayang macam mana nak angkat tangan kanan kita sewaktu mana melayang suratan amalan manusia? Yang melayang suratan amalan manusia tu, tangan kanan kita terangkat, tangan kiri kita tak terangkat. Macam mana nak suruh tangan kita terangkat? Kalau tuan-tuan ada gaya fikir ini dalam pemikiran kita, ada dalam pemikiran kita, tanda cerdik. Rasulullah sebut kamu orang cerdik. Orang cerdik ni bukan orang yang PhD banyak. Orang yang cerdik ni bukan orang yang rumah besar. Orang cerdik ni bukan orang yang pangkat besar. Bila kamu jadi cerdik, bila kamu sentiasa berfikir, macam mana aku nak suruh selamat di akhirat nanti? Macam mana aku dan keluarga aku ni nak boleh masuk dalam syurga Allah? Macam mana aku boleh bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita boleh bercium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mana kita dalam syurga Allah nanti? Kemuncak, macam mana kita nak boleh lihat wajah Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti? Kalau kita boleh berfikir macam ni, kamu cerdik dalam hidup kamu. Cerdik dalam hidup kamu. Tapi kalaulah kamu hidup dalam keadaan yang hidup kamu ni melayan je hawa nafsu kamu. Hidup ni hanyut je dalam hidup. Tak tahu orang tanya umur berapa sekarang. Entahlah 45 ke 44 dia suruh. Dalam diri dia, saya ni teragak-agak lah Ustaz. Berapa kamu kejar apa hidup atas dunia? Saya tak tahu saya kejar apa. Bahaya ni kamu terperangkap dengan dunia. Terperangkap dengan dunia ni satu benda yang paling bahaya dalam hidup. Hidup dalam keadaan hanyut je. Orang yang Rasulullah sebut wal ajis, orang yang paling bodoh di kalangan kamu. Siapa di kalangan kamu yang paling bodoh? Manittaba'a hawahu, orang yang hidup dia melayan hawa nafsu. Layan dia hawa nafsu. Hujung dia wa tamanna 'ala Allah, dia letak angan-angan pada Allah. Ni secelaka-celaka manusia bila dipanggil menghadap di hadapan Allah. Ada orang yang hidup begitu. Hidup dia, orang tanya dia tak sembahyang. Tak. Kenapa kamu tak sembahyang? Aku penat. Ya. Kamu Islam ke kafir? Islam. Jangan main-main. Islam. Kafir-kafir ni jangan sebut. Dia sebut demikian. Habis itu, yang kamu tak sembahyang ni, kamu tak takut neraka ke? Takut? Siapa kata tak takut? Habis itu macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat. Dia jawab demikian. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Hidup ni jangan begitu. Hidup ni kena berfokus. Fokus dalam hidup. Fokus dalam hidup ni apa dia? Saya nak sebut pada tuan-tuan, sebelum kita membicarakan tentang tajuk senafas ke barzah. Sebenarnya bukan senafas, bernafas-nafas ke barzah. Bila kita nak cerita tentang barzah, mesti nafas kita ni
Naik turun. Memang kita kelam kabut saat mana kita nak sampai ke barzah nanti. Sekarang kita tak rasa lah. Kenapa dia? Kerana kita tak sampai lagi ke barzah. Tapi bila kita sampai saat mana kita nak ke barzah, kita akan lalui saat yang paling getir dalam hidup. Dalam hidup kita. Supaya kita menghadap depan Allah, janganlah kita ni turun naik nafas kita. Jangan sampai peringkat kita ni jadi kelam kabut saat mana nak menghadap depan Allah. Macam mana kita nak suruh hati kita ni jadi tenang? Sampai peringkat malaikat boleh sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu balik. Allah telah sedang manggil kamu untuk kamu pulang kepada Allah sekarang. Macam ibu yang panggil waktu mana petang menjelang senja, dia panggil anak dia, balik disebut. Allah bila dia nak suruh orang mukmin ni yang hidup dalam keadaan lapang, tenang, nak suruh kita ni roh kita keluar dengan elok, macam mana kita nak suruh jadi demikian? Kita kena fokus. Ulama jawab, fokus dalam hidup ni, jangan terbuai atas dunia ni. Jangan kita ni hanyut je dalam hidup. Kita tanya lagi, fokus untuk apa Ustaz? Fokus apa dia dalam hidup? Kita akan tanya balik, fokus tentang apa Ustaz? Ramai di kalangan kita ni tanya balik, kita nak fokus apa Ustaz dalam hidup kita? Fokus sebenarnya kita hidup ni, kita kejar apa dalam hidup? Tuan-tuan kena sibuk tanya. Tuan-tuan turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kadang-kadang turun hari ni balik minggu depan. Kadang-kadang kita turun hari ni bulan depan sampai ke rumah balik. Tuan-tuan kejar apa dalam hidup tuan-tuan? Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian sampai putih rambut-rambut kalian, putih janggut-janggut kalian. Kalian kejar apa dalam hidup kalian? Kalian ni apa dalam hidup ni sebenarnya? Sebenarnya kita ni berkejaran. Kita ni kan ada orang daripada Kedah berpindah sampai ke Kuala Lumpur. Ada orang daripada Johor berpindah sampai ke Kuala Lumpur. Ada orang daripada Pahang duduk di sini. Kita kejar apa dalam hidup? Betul-betul gang tuan-tuan. Kita sedang mengejar apa? Sebenarnya dalam hidup kita ni kita nak apa? Dalam kehidupan kita. Nak suruh kita ni jadi tenang waktu mana kita menghadap depan Allah. Ada yang jawab, dia jawab, Ustaz, saya tak kejar. Saya dalam hidup saya betul-betul terang jelas Ustaz. Kamu kejar apa? Saya kejar harta Ustaz. Saya betul-betul terang dalam hidup saya hidup ni mengejar harta. Berpindah randah. Kenapa dia? Pindah. Orang tanya pindah ni kenapa? Pindah kerana kerja saya berpindah Ustaz. Jawatan saya berpindah. Saya terpaksa pindah. Kita tanya balik. Allah jadikan kita hidup atas dunia ni, nak suruh kita hidup kejar harta ke? Tanya sepatah sikit lagi. Dalam hidup ni cuba fikir panjang sikit. Sebenarnya Allah jadikan kita ni nak suruh harta kita banyak. Bila harta kita banyak, kita dimuliakan di sisi Allah kerana harta benda kita. Begitu dalam hidup. Tak tuan-tuan. Allah tak jadikan hidup ini untuk mengejar harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada setiap di kalangan kita. Rasulullah sebut, siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, jangan hormat orang kaya kerana kaya dia. Siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, dia hormat orang kaya kerana kaya orang tersebut. 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Hancur lebur agama dia. Yang kaya bukan orang, yang kaya ialah Allah. Kaya ni bukan kayanya orang. Siapa-siapa yang memiliki kekayaan, berhati-hati dengan kekayaan yang dimiliki. Kerana Allah dah pesan dah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jangan begitu katanya Allah. Hidup ini jangan kamu jadi ar-ra'ahu istaghna. Kamu jangan jadi tagut. Bila kamu jadi tagut? Bila kamu kaya. Kamu kaya je kamu tagut terus. Belum ni kamu tak pandai karaoke. Bila kaya pandai pula karaoke. Sebelum ni kamu tak pandai berjudi. Bila kamu kaya kamu pandai pula berjudi. Sebelum ni kamu tak pandai nak minum arak. Sebelum ni minum air zam-zam je kamu. Kemudian sekarang pandai pula minum arak. Nak sebutnya dalam hidup ni kenapa ni jadi macam ni? Kerana kaya lah tu, kaya. Bila kaya, ar-ra'ahu istaghna. Bila kamu dah mula jadi kaya, kamu tengok kamu kaya, innal insana la yatgha. Manusia ni jadi melampau terus. Kena kawal. Islam tak suruh jadi kaya.
Islam jadikan hidup atas dunia ni bukan nak suruh kejar harta tak. Rasulullah pesan, kalaulah harta menjadi nilai ukur di sisi Allah, mana kaya kamu dengan kayanya Qarun. Qarun kan jauh lebih kaya daripada kamu kan. Kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci je baru, bukan bawa harta lagi. Bawa anak kunci je baru. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Allah tenggelamkan Qarun dengan kekayaan Qarun dalam muka bumi ini. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Terbit matahari, tenggelam lagi. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup kita ni kita kejar apa? Ada yang jawab, Ustaz, saya tak kejar harta, Ustaz. Saya bukan pengejar harta, Ustaz. Habis kamu kejar apa? Saya kejar tahta, Ustaz. Saya mengejar tahta, saya nak jawatan. Betul-betul terang je, saya nak jawatan. Jawatan, bila dapat jawatan, saya dapat power, saya dapat kuasa. Berebut nak pegang jawatan. Orang kita kan berebut kan nak pegang jawatan. Jawatan bukan besar sangat pun, jawatan kecil je. Jawatan kecil je pun berebut. JKKKKKKK. Jawatan paling halus berebut. Kenapa berebut? Dia rasa dia jawatan dia jadi mulia. Rasulullah jawab, Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, jangan berebut jawatan. Jangan berebut. Siapa yang pegang jawatan, dia sedang pegang satu tanggung yang kena jawab depan Allah nanti. Dia jangan ingat bila dia pegang jawatan, tuan-tuan jadi mulia, tuan-tuan pegang jawatan. Tuan-tuan ingat betul-betul. Kalau tuan-tuan pegang jawatan, tuan-tuan memikul satu tanggungjawab di belakang tuan-tuan. Lagi besar jawatan kita, lagi penat. Lagi besar, lagi penat. Kecuali orang boleh tunaikan tanggungjawab dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Dalam hidup kita jangan berebut. Tuan-tuan pegang je jawatan. Katakanlah tuan-tuan dilantik jadi ketua kampung. Ketua kampung misal contoh. Allah tanya terus, masuk dalam kubur tu, mereka tanya terus, waktu mana masuk dalam kubur? Kamu ketua kampung kan? Ya, saya ketua kampung. Kamu, dalam kampung kamu, berapa orang yang tak semayang? Dalam kampung kamu, berapa orang yang tak tutup aurat? Dalam kampung kamu, berapa orang yang tak solat? Tanya soalan demikian, kena tanya terus. Kita tak payah jadi ketua kampung, jadi AJK masjid je misal contoh. Jadi AJK masjid, masuk dalam kubur je. Mereka tanya terus, kamu AJK masjid kan? Ya. Subuh pagi tadi datang tak subuh pagi tadi? Tanya soalan, bukan masjid ni, masjid lain kan? Nak sebutnya gambaran bagaimana? Pegang je jawatan, kamu akan dipersoal di hadapan Allah. Siapa yang pegang jawatan? Ramai mana orang yang menyesal pegang jawatan. Menyesal. Jadi suami orang pun menyesal. Bayang, jadi suami orang pun menyesal. Allah cerita di akhirat nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Suami melarikan diri daripada isteri, isteri melarikan diri daripada suami, anak-anak jumpa mak ayah, sebut pada mak ayah, engkau jangan mengaku engkau mak aku, engkau jangan mengaku engkau bapa aku. Bapa pula sebut, engkau jangan mengaku engkau anak aku. Illa man atallaha biqalbin salim. Hari tersebut yang boleh selamat siapa? Orang yang bersiap dengan hati yang tenang untuk nak dihadapkan di hadapan Allah. Hari itu masing-masing memikir likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing memikir macam mana nak suruh selamat diri masing-masing untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebut-sebut banyak ni kan, ramai pula letak jawatan malam ni tak. Cuma saya nak sebutnya, yang pegang jawatan tu pegang cuma tunaikan tanggungjawab dia. Tunai tanggungjawab dalam hidup kita. Kalaulah jawatan ini jadi mulia dalam hidup, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun. Fir'aun jauh lebih besar daripada kita kan. Besar tak besar jawatan Fir'aun tu, sampai Allah rakam dalam Al-Quran. Allah cerita bagaimana Fir'aun, dia rasa besar diri dia mengaku jadi Tuhan. Fir'aun kan disebut, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana dia mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku jadi Tuhan.
Aku sendiri pun tak mengaku dia Tuhan, katanya Iblis. Iblis pun sedar diri. Nak sebutnya demikian. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup Fir'aun. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Fir'aun gaut tak ada gaut-gaut. Fir'aun buasir lagi tak ada. Disebut dalam kitab, Fir'aun tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab yang lain sebut, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je, menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula merah mata, tahan tak menguap. Orang tanya kenapa tahan tak menguap? Lawan Fir'aun sekali ustaz dia sebut. Nak lawan Fir'aun dia ni. Hidup kita ni kita kejar apa dalam hidup? Ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, kalian sedang mengejar apa dalam hidup? Ada yang jawab, ustaz, saya harta tak kejar, tahta tak kejar. Habis kamu kejar apa? Saya kejar rupa, ustaz. Saya kejar rupa. Nak jadi cantik sepanjang masa. Tak nak jadi nampak tua. Sanggup makan pil anti penuaan. Tua juga dia. Pakai lotion anti kedutan. Kedut juga dia. Orang kita tak nak jadi tua kan? Tak nak ni, sakit pun tak nak. Dalam hidup kita ni, yang perempuan sibuk nak memutihkan wajah. Sibuk kan? Oleh kerana tokoh-tokoh kosmetik sentiasa sebut, serlahkan kecantikan anda. Padahal tokoh kosmetik tu pun tak cantik-cantik. Dia beria nak suruh orang beli produk-produk dia tu. Beria dia. Habis duit. Beli barang-barang produk-produk kecantikan. Orang kita kan berhabisan. Yang perempuan sibuk nak memutihkan wajah. Muka putih, lengan hitam legam, dia panggil macam. Manakala yang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Orang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Sadu ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh, dia panggil macam. Nak sebutnya. Sibuk nak berbadan sadu. Rela tak datang sembahyang maghrib. Pergi gym nak betulkan badan. Rela tak datang sembahyang maghrib. Rela tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Macam jin dah dia. Nak sebutnya, rela dalam hidup dia tak datang sembahyang isyak. Kenapa? Nak tunggu nak pergi main futsal pula ni. Pukul 12 malam main futsal. Pukul 1 pagi sepak bola lagi. Kamu nak bangun tahajud pukul berapa wahai anak muda? Kamu nak bangun subuh pukul berapa wahai anak muda? Saat pukul 12 malam kalian sepak bola lagi. Masa tersebut, masa kan kamu rehat kan? Masa demikian, Allah tak jadikan malam untuk kamu beriadah. Tapi Allah jadikan malam untuk kerehatan dalam hidup kamu. Besok kamu nak bangun kan? Untuk sembahyang subuh. Bila badan kamu dah jadi sasa, jadi kekar, badan kamu untuk apa? Wahai anak muda. Kamu jadi badan kamu dah jadi besar, dah berketul, untuk apa? Dia jawab, untuk pakai seluar dalam, naik pentas ustaz. Itu je. Dengan tujuan nak tayangkan body. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang, Rasulullah sebut, hidup ni jangan kalian sibuk mengejar harta. Jangan sibuk mengejar tahta. Allah dah tulis dah untuk hidup, perjalanan hidup kita. Jangan sibuk mengejar yang disebut dengan rupa. Tetapi hidup ini mesti mengejar syurga. Mesti mengejar syurga. Kalau kalian tak kejar syurga, kalian akan terlepas daripada syurga. Kalian akan berjumpa neraka. Bila kita berjumpa neraka? Bila hijab mata mula dibuka. Hijab mata kita dibuka. Sekarang Allah tak buka lagi hijab mata. Tapi bila Allah buka hijab mata saja, nampak terus malaikat berduyun-duyun turun. Berdiri terus depan muka kita. Bila berdiri saja depan muka kita, malaikat maut sebut terus, istihar terus. Wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Saat mana keluar mulut malaikat, mulut istihar, masa kamu dah sampai. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Tuan-tuan, Allah rakam terus mulut-mulut di kalangan kita ni. Mula sebut pada malaikat. Sebut pada malaikat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat.
Malaikat, boleh tak? Jangan bagi mati lagi malaikat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Sekejap je malaikat. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Saya nak bagi semua yang saya kejar, saya cari sekarang ni, saya nak bersedekah sekarang. Wa akun minas salihin. Sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa. Bila sampai ajal di kalangan kamu, tak kira kamu ustaz ke, kamu yang berhormat ke, kamu datuk ke, kamu Tan Sri ke, kamu tuanku ke, kamu siapa, Allah tak tangguh dah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh lagi saat kematian dalam hidup kamu. Bahasa mudah malaikat jawab apa dia? Dah terlambat bro, katanya malaikat. Dah terlewat dah bro. Sekarang baru kamu nak minta tangguh. Allah dah bagi dah peluang dalam hidup kamu kan. Hidup ini peluang. Hidup ini peluang. Sebab tu ahli ulama kata, kalau sekiranya ada di kalangan kita yang dia diberi oksigen, nak suruh hidup, diberi oksigen, brain dead, otak dia dah mati dah. Di saat mana otak dia dah mati dah, di saat tersebut tiba-tiba ada lagi oksigen yang boleh menampung dia. Perlu tak perlu kita cabut oksigen tersebut? Alim ulama kata, kalau dia ada duit, harta dia ada, tambahkan, bagi oksigen sampailah dia dah habis dah harta benda dia. Kerana hidup itu pahala. Manakala mati itu memutuskan segala amalan hidup di atas dunia. Jangan cepat nak cabut ni saat mana kena saja. Mati saja yang disebut dengan otak ni. Bila mati otak saja, tapi dia ada lagi oksigen, boleh lagi terus. Kerana saat tersebut hidup ini menjadikan pahala-pahala yang berpanjangan dalam hidup seseorang. Ini nak sebut gambaran pada diri kita. Kita kesian pada dia, kita sebut demikian. Nanti sakit dia. Tak, sakit itu kafarah selagi mana dia hidup atas dunia. Ni nak sebutnya gambaran. Bila sebut saja begitu, mereka sebut sekarang masanya roh kamu keluar daripada jasad kamu. Mereka masuk terus. Bila mereka mula masuk saja, disebut demikian, masuk saja, sambil masuk mereka umum terus. Wajaat sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia. Kamu lari hidup atas dunia ni lari daripada apa? Tuan-tuan lari daripada apa? Lari daripada LHDN? Tak. Lari daripada SPRM? Tak. Lari daripada apa? Lari daripada malaikat maut je. Jangan bagi sempat malaikat maut cukup nyawa kita. Hidup ni lagi daripada malaikat maut. Tuan-tuan tanya orang jogging tiap-tiap pagi tu kan. Yang jogging tiap-tiap pagi tu kita tanya dia, kamu jogging pagi-pagi ni, kamu lagi daripada apa? Dia mesti jawab, lagi daripada malaikat maut. Dia jawab demikian. Tanya orang yang makan ubat segenggam setiap hari tu. Setiap hari dia makan ubat tu. Kita tanya, kenapa banyak sangat makan ubat ni? Dia jawab, biar lambat mati sikit ustaz. Dia jawab. Hidup ni jangan bagi sempat malaikat maut. Dia tahu. Hidup ni lagi. Yang kamu lagi tu sekarang dah sampai sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kalian kena sakarat, kalian akan rasa terkejut yang amat sangat. Tak pernah rasa sebegini rupa dalam hidup. Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kalian. Kena sakarat, tak boleh nak dibayang. Imam Ghazali sebut, tiada bahasa untuk digambarkan bagaimana kenanya sakarat pada seseorang. Kena sakarat je. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan datanglah ke masjid ni, belajarlah tiap-tiap malam bagaimana nak melalui saat sakarat. Kerana melalui saat sakarat ini satu masa yang paling penting dalam hidup. Tak adalah masa yang lebih penting dalam hidup. Kalau ada orang cerita masa yang penting dalam hidup ni masa lepas pada bersunat, misal contohnya, kita kata tak, bukan masa tu. Masa yang penting bila akad nikah, tak juga. Masa yang penting bila kita terima ijazah pun tak juga. Masa yang penting dalam hidup bila sakarat. Bila kena sakarat, masa ni masa yang menentukan
sama ada kita ahli syurga ataupun kita ahli neraka. Masa ni masa yang memerlukan kita ni istiqamah, memerlukan kita teguh jiwa kita, jangan goyang. Jangan goyang jiwa kita dengan agama. Kerana bila masuk saja sakit tak boleh nak sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit kena sakarat ini? Bila mereka mula tarik daripada hujung kaki kita, Rasulullah jawab terus, sakit. Rasulullah kata, yang paling ringan di kalangan umat aku bagaikan dilibas dengan 300 libasan mata pedang di tengkuk dia. Bila tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, direntak turun ke bawah. Bila tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakitnya sakarat ini ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan kulit kamu disiat. Kulit kamu disiat, diheret di atas bara api yang panas, ditarik di atas kapas yang basah, bunyi bunyi, sakit yang amat sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri disebut bila ditanya pada Aisyah radhiyallahu anha, macam mana Rasulullah saat dia melalui sakarat, katanya Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ibu kita ni, dia sebut, bila aku tengok Rasulullah melalui sakarat, aku tak bayangkan aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bayangkan ringan. Rasulullah bila kena sakarat tu, tangan tergerak. Tangan yang duduk atas dada ni, bila kena sakarat tu, terbuka tangan, jalan tangan tu, cari sesuatu. Aisyah radhiyallahu anha kata, bila tengok Rasulullah, tergerak tangan Rasulullah ni, sakit tu, tengok tangan dia tersebut, Aisyah ambil bekas air. Letak bekas air dekat dengan Rasulullah. Rasulullah celup tangan Rasulullah dalam bekas air. Rasulullah angkat tangan Rasulullah. Rasulullah sapu di atas kepala ni, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan kamu. Allahumma a'inni ala sakaratil maut, ya Allah tolong bantulah aku saat mana aku melalui sakaratul maut ini ya Allah. Sakit tuan-tuan. Saya baca kitab-kitab, bila saya baca kitab-kitab, saya dengar kuliah-kuliah guru saya dahulu, menangis teresak-esak masing-masing. Menangis teresak-esak. Sakit. Tak boleh. Rasulullah, bila Rasulullah tanya je, macam mana sakit waktu itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, tanya ibu-ibu yang melahirkan anak. Waktu mana dia bersalin melahirkan zuriat itu, ditegannya tubuh badan dia nak keluarkan zuriat, berpeluh muka dia ni, kemudian goyang badan ini. Rasulullah kata, keluar najis daripada tubuh badan dia tersebut. Itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Macam mana nak ringan? Tu para hadis kan kena datang dengan kuliah. Dengan kuliah macam mana nak suruh jadi ringan? Saat mana kita melalui sakarat. Bila kena tarik di hujung kaki tu, tarik saja sampai ke lutut. Tengah-tengah tarik tersebut, syaitan pujuk. Syaitan pujuk. Relax ya. Jangan taubat lagi. Sekarang baru di hujung kaki baru. Tak ada matinya, kamu tak matinya. Kalau kamu bertaubat, lagi cepat roh kamu keluar daripada tubuh badan kamu. Tak taubat. Perangai orang kita kan keliru di saat tersebut. Syaitan ni sedang pujuk. Syaitan kata tak mati lagi. Kamu jangan taubat. Padahal di hujung kaki itu kalau kita taubat, Allah terima lagi taubat kita. Tapi tak taubatnya, tak buat. Bila tarik sampai di lutut, tarik lagi. Daripada lutut masuk kumpulan yang kedua. Tarik daripada lutut naik sampai ke pinggang ni. Bila naik sampai ke pinggang, sampai ke pusat, sejuk di pusat itu. Tiba-tiba turun sedikit demi sedikit. Roh kita ni turun sedikit demi sedikit. Tengah-tengah turun tu, syaitan sebut, kan aku dah kata tak mati lagi, kata syaitan. Tak mati lagi. Turun kan ni? Kamu rasa sendiri kan? Turun kan? Katanya syaitan, turun kan? Ya tu. Tengah ya tersebut, tengah turun, masuk kumpulan yang ketiga, rentak daripada bawah kemaluan kita tu, zup naik sampai ke halkum terus. Bila sampai di halkum, tergamam terus, Allah mati disebut. Allah mati tu baru perasan mati. Bila kita perasan mati sampai di halkum tu, Allah cerita perangai mulut manusia ni. Sebab ada Allah.
Qala inni tubtul an. Sekarang juga saya taubat ya Allah, dia sebut. Sekarang saya taubat ya Allah. Dia sebut, sekarang saya taubat ya Allah. Dia ulang, qala inni tubtul an. Sekarang juga saya taubat pada kamu ya Allah. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang hidup dia leka dan menyia-nyiakan peluang yang Allah ada ini. Sepanjang dia hidup, bila sampai roh dia sampai di halqum, baru mulut dia nak sebut, sekarang saya taubat ya Allah. Baru nak sebut. Turun terus malaikat. Malaikat sebut terus, kalla, hidup ni jangan begitu. Malaikat, kalla idza balagatit taraqi, ketika mana dia gentak roh kamu sampai di halqum, taraqi. Bila sampai di taraqi, wa qila man raq, siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Mereka tanya, kamu ustaz kan? Kamu turunkan balik roh kamu ustaz? Kamu yang berhormat kan? Kamu turun sekarang roh kamu? Kamu kan orang yang hebat, kamu doktor kan? Kamu turun sekarang roh kamu sekarang? Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Baru perasan, mati dah aku ya Allah, mati dah. Baru perasan. Wal tafatis saq bis-saq. Allah sebut mata ni terbeliak, pandang kanan pandang kiri. Nak sebutnya bagaimana tergamamnya saat mana melalui sakarat yang dilalui di kalangan kita ni sendiri. Sakarat ni berbeza-beza orang melalui. Ada yang 1 hari melalui sakarat, ada yang melalui saat sampai 20 hari melalui sakarat. Berbeza-beza orang berdasar pada berbeza amalan yang dilakukan sepanjang hidup di atas dunia. Bila sampai di halqum je, saya nak pesan pada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa sebut kalimah ini yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah pesan, sebut la ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. Rasulullah sebut supaya kita sebut sebanyak 3 kali. La ilaha illallahul halimul karim. 3 kali. Lepas tu sebut la ilaha illallahul halimul karim, sebut pula alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sebut tabarakalladzi biyadihil mulk yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila kita sebut saja begitu, roh kita keluar, tempat kita dijamin dalam syurga Allah SWT. Nah, ni dalam hadis Rasulullah sebut demikian. Kalau kita tak boleh sebut, ustaz panjang ustaz, malam ni je baru dengar ustaz, tak pernah dengar yang ni ustaz. Kalau tak boleh sebut yang ni, tolonglah sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sebut laqinu mautakum bila ilaha illallah. Tolong talqin orang yang nak mati dengan la ilaha illallah. Siapa di kalangan kamu yang nak mati, Rasulullah kata ulang sebut la ilaha illallah pada mereka sebut. Rasulullah sebut dalam hadis yang lain, Rasulullah sebut man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah SWT. Sebut tuan-tuan. Tapi nak sebut ni bukan sebut dengan hafalan, tetapi sebut dengan amalan. Tak ramai boleh sebut. Dalam asar cerita di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seramai 1000 orang yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam satu riwayat yang lain sebut, dalam asar yang lain sebut, di kalangan umat Rasulullah yang meninggal dunia, seramai 10,000 orang, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Saya nak sebut sikit lagi, kejap lagi. Tak boleh nak mengucap. Ajar dekat nak sebut, dekat nak meninggal dunia, nak sebut la ilaha illallah, kerah lidah, tak mudah. Dengan kecuali kita boleh jaga. Bila sampai saja di halqum ni boleh sebut la ilaha illallah, Allah sayang nak masukkan kita di kalangan ahli syurga ni, Allah akan arahkan malaikat, cari la ilaha illallah, cari la ilaha illallah, cari dekat kepala tak jumpa, cari dekat tangan tak jumpa, cari dekat kaki tak jumpa. Bila tak jumpa juga, bila Allah sayang pada seorang hamba ini, lalu malaikat akan tepuk bawah dagu ni, pup sekali tersebut, lidahnya bergerak, Allah disebut demikian. Allah tu, roh ni pun tercabut terus keluar, naik melalui mata terus,
Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya semua di kalangan keluarga kita di kalangan ahli syurga Allah. Kita harap demikian. Bila naik saja roh ni, naik saja keluar daripada mata masing-masing, Rasulullah ambil bekas air, Rasulullah tuang bekas air ni. Saya nak sebut, bukan senapas ni, banyak napas. Banyak napas kita ni. Rasulullah kata bila keluar daripada roh ni, daripada mata seorang, dia masuk dalam bekas yang warna putih. Masuk, dia keluar, Rasulullah tuang bekas air tu, keluar saja. Rasulullah kata roh orang mukmin dia keluar bagaikan air ini, daripada ceret ini, kata Rasulullah, disambut oleh paling tidak ada lebih kurang 40,000 para malaikat Allah SWT. 40,000 malaikat Allah tersusun pakai jubah warna putih, wangian semerbak, sambut yang disuap dengan roh orang mukmin ini masuk dalam bekas yang putih. Kemudian waktu mana masuk saja disapu dengan minyak kasturi daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Roh tersebut masuk dalam bekas, tutup saja, lalu naik terus roh ni. Penjaga langit yang pertama akan tanya terus, roh siapakah ini? Lalu dijawab, fulan bin fulan, fulan binti fulan. Lalu penjaga langit yang pertama sebut, beruntunglah dia hidup dalam keadaan soleh, mati dalam keadaan soleh. Naik lagi langit yang kedua, yang ketiga sampai yang ketujuh, menghadap depan Allah. Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah sebut syurga Illiyin tu, turun terus roh ni, berdiri di hujung kepala masing-masing. Roh yang tidak mukmin bila dia nak keluar daripada jasad ni sendiri, bila nak keluar ni, bunyi ni, cari la ilaha illallah tak berjumpa, dalam keadaan getir tu bunyi satu benda yang patah, kak sekali kup, keluar terus roh ni daripada mata seseorang. Bila keluar, Rasulullah ambil bekas air tu, Rasulullah genjis. Rasulullah kata roh yang tidak mukmin bertebaran keluar ni, bau busuk, sebusuk-busuk ni. Dua makhluk je yang tak bau, jin dan juga manusia. Bila naik saja masuk dalam bekas, bila masuk saja dalam bekas ni, kemudian ditarik roh ni naik, bekas yang warna hitam naik. Penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulan binti fulan. Katanya penjaga langit yang pertama, celaka dan bangsalah roh ini, hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Tak awang-awangan, sehingga kedengaran di arasy Allah, tentukan dia dalam neraka sijin. Bila sebut neraka sijin, turun terus roh masing-masing, berdiri di hujung kepala masing-masing. Waktu mana berdiri di hujung kepala masing-masing, kita mula nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita mula hidup di alam yang ketiga. Kita nampak siapa yang buka butang baju kita. Kita sebut pada orang yang buka butang baju kita, perlahan-lahan, sakit mati tadi belum habis lagi, kita sebut. Sakit mati tadi belum habis lagi. Bila orang usung je jenazah kita, kita rasa sakit. Kita sebut ada orang usung jenazah, jangan bergerak, sakit, kita sebut sakit. Badan ni bagaikan melecur seluruh tubuh badan. Bila orang mandi jenazah kita, kita sebut pada mandi jenazah, jangan kasar dengan saya. Saya sakit tadi, sampai Rasulullah pesan, bila mandi jenazah, ambil air tu, jerus atas telapak tangan, kemudian genjis-genjis saja. Jangan jerus begitu atas badan sebut. Sakit yang amat sangat. Kita boleh rasa saat mana orang kapankan jenazah kita. Kita boleh bilang berapa orang yang datang nak mandi, nak solatkan jenazah kita. Waktu mana diusung jenazah kita, kita nampak di hujung kaki kita dua orang, dua bekas yang besar. Satu bekas warna putih, satu lagi bekas warna hitam di hujung kaki kita. Tarik bawa kita sampai ke kubur. Bila letak je jenazah kita dekat dengan kawasan kubur kita, kita nampak dalam kubur kita berdiri dua orang malaikat Munkar dan Nakir, warna hitam kebiru-biruan. Perjalanan hidup ni sekejap je tuan-tuan. Masa hidup ni sebentar. Bila orang angkat je jenazah kita ni, angkat je jenazah kita, nak turun dalam liang lahat tu, nak turun dalam liang lahat tersebut, rasa terus pengalaman yang pertama. Tuan-tuan akan rasa, saya akan rasa, semua di kalangan kita akan rasa. Rasa apa dia? Pengalaman himpitan kubur. Pam terus. Belum lagi jenazah turun ke dalam kubur. Jenazah tu tengah usung, orang tengah pegang je, tengah pegang nak turun jenazah kita ni, rasa terus terus. Rasulullah sebut himpitan kubur, bukan azab kubur, himpitan kubur. Bila berlaku himpitan kubur,
bila jenazah nak turun, Rasulullah sebut, tiada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada ad-darat, daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Dalam hadis Rasulullah cerita, Sa'ad bin Mu'az kena. Bila turun, padahal Sa'ad bin Mu'az ni di kalangan sahabat Rasulullah, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Jenazah dia diiringi seramai 70,000 orang, para malaikat Allah. Bila turun saja jenazah Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah ditunjukkan macam mana himpitan kubur yang berlaku pada Sa'ad bin Mu'az. Kena sekali loh, ping sekali tu. Rasulullah kata, Sa'ad bin Mu'az aku lihat menjadi sehelai rambut, bagaikan sehelai rambut. Sa'ad mana kena sekali, ping sekali tersebut, kemudian jadi halus Sa'ad bin Mu'az. Kemudian menjadi kembang kembali, kemudian kembali balik pada asal. Dia tanya kepada Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena ya Rasulullah? Rasulullah kata, tak bersih air kencing. Rasulullah sebut, kerana tak bersih air kencing. Dia tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Kamu tak dengar ke cerita? Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, ya, Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur disebabkan tak bersih air kencing. Bertanya lagi pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, bagaimana Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencingnya? Boleh jadi, katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, mungkin waktu mana dia pulang daripada permusafiran sekali, dia kencing sambil berdiri. Kerana dia kencing sambil berdiri, itulah mungkinnya menyebabkan dia kena himpitan kubur. Katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, sekali dia kencing sambil berdiri. Kita ni berapa kali kencing sambil berdiri? Tu kencing sambil berdiri. Yang kena kencing. Nak sebutnya himpitan kubur, nak gambarkan pada kita himpitan kubur. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad pun tak terlepas. Fatimah binti Asad pun tak terlepas. Turun je jenazah kita, hadap je muka ke kiblat. Hadap je muka ke kiblat ni, bau tanah depan muka kita tu. Bau tanah depan muka. Dengar terus suara ni bawah telinga ni. Selamat datang wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan rasa bagaimana aku akan lakukan pada kamu sebentar lagi. Nampak terus hujung kaki kita tu berdiri malaikat. Nampak terus seorang budak muda yang tegak, yang dalam keadaan tampan, sedang sibuk di hujung kaki kita. Kita pun sibuk tanya terus, engkau siapa? Kita tanya, engkau siapa? Dia jawab, amalan soleh kamu yang akan tolong jawab sekejap lagi. Yang Allah jadikan amalan soleh ini dalam bentuk pemuda yang tampan, yang handsome, yang bersedia untuk menjawab bagi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir sebentar nanti. Satu orang perempuan jangan cemburu saja dengan bidadari. Kalian ada pemuda-pemuda yang soleh, pemuda-pemuda yang handsome, yang akan kalian mula masuk saja dalam kubur. Waktu mana letak tu, amalan-amalan yang baik yang kita lakukan di dunia ini akan berubah menjadi seorang pemuda yang tegap dalam bersedia untuk menjawab bagi pihak kita sebentar lagi. Kalau kita buat amalan soleh, kalau tidak, kita tak akan jumpa pemuda ini. Bila orang tutup saja liang lahat kita, tutup je liang lahat kita ni, kedengaran tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun tu, tanah sampai pagar lutut je. Ke bumi jenazah kita ni sampai pagar lutut. Diri dah malaikat Munkar dan Nakir depan muka kita. Halau salat kita, halau zakat kita, halau haji kita. Di saat tersebut Allah cerita, mulut manusia ni kebanyakan mula sebut apa dia? Qala rabbirji'un, Tuhanku bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia ya Allah. Kenapa nak hidup? Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku boleh hidup balik ya Allah, aku akan buat balik amalan salih yang aku tertinggal. Mereka jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sembang kencang, katanya malaikat. Cakap besar je, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan, boleh jadi tuan-tuan akan tanya, kenapa ustaz orang dalam kubur ni nak hidup balik? Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah cerita orang mukmin, bila tanya saja pada dia, ma rabbuka tu, roh ni masuk terus, masuk bahagian kepala, ada bahagian dada.
sampai bahagian dada. Dalam satu riwayat kata, roh ni masuk sampai ke sebelah bahagian perut dia, sebelah badan dia. Sahabat-sahabat tanya, masuk tu masuk macam kita rasa sekarang ke Rasulullah? Rasulullah kata, macam sekarang. Macam kita ni dibius kat bawah, kemudian ke atas ni kita boleh bergerak. Ada orang yang kena demikian kan? Kadang-kadang dibius kat bawah ni, kemudian ke atas ni kita boleh bergerak. Demikianlah di dalam kubur. Dia tanya saja, ma rabbuka? Tanya soalan ma rabbuka, roh ni masuk je, ternganga mulut. Ada seorang hamba Allah tu ternganga mulut, terkejut, tergamam. Bila dia ulang lagi, ma rabbuka, kali yang kedua, bunyi kak. Dia nak jawab tak boleh. Nak jawab tapi geraham dia tersangkut. Bila tanya ma rabbuka kali yang ketiga, mulut dia sebut Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Bila sebut Allahu Rabbi, lalu lapang terus kubur ni. Terbuka kubur ni. Seluas mana? Seluas lebih kurang 70 hasta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 70 hasta diluaskan kubur ni. Bila luas saja kubur dia 70 hasta, seluas mana? 240 kaki. 240 kaki. Kubur ni berubah menjadi warna hijau yang cantik. Heret, mereka heret jenazah dia tu sandar di dinding kubur. Bila sandar saja di dinding kubur, meluruk kain kapan ni turun. Kain kapan kita ni turun. Bila turun saja, kita pun nampak terus, Allah, mati dah aku ya Allah. Mati dah aku ni ya Allah. Kita rasa kematian kita ni, bila dalam keadaan demikian, suasana yang kita rasa ni, malaikat tanya terus, hei hamba Allah, nak hidup balik tak? Nak hidup balik tak? Jawab terus, tak nak malaikat, tak nak. Tak ada seorang pun orang mukmin kata dia nak hidup balik. Orang mukmin dia tak sebut dia nak hidup balik, kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid sebut, ya, nak hidup balik. Orang mukmin yang lain sebut, tak nak. Bila malaikat tanya, kenapa tak nak? Kenapa kamu tak nak hidup balik? Sakit mati itu terbawa-bawa sampai dalam lubang kubur. Sakit sakarat. Melalui sakarat tu menjadi satu pengalaman yang paling ngeri dalam hidup, paling ngilu dalam hidup. Tak pernah rasa sesakit ini, sehingga kan bila tanya nak hidup balik, tak nak. Kenapa tak nak hidup balik? Allah dah tunjuk tempat dalam syurga Allah. Habis itu yang nak hidup balik ni, yang dalam Quran cerita yang nak hidup ni pula bukan orang biasa-biasa. Dia sebut, kalau saya boleh hidup balik ya Allah, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal. Maknanya apa dia? Ni mesti orang Islam ni. Mesti orang Islam. Benda apa yang dia tertinggal atas dunia? Ulama-ulama jawab, ada 3 benda yang tertinggal. 3 benda ni yang tertinggal. Tuan-tuan tolong jaga betul-betul. Saya nak pesan pada penduduk kawasan ini, saya nak ingatkan betul-betul, ayah-ayah, ibu-ibu, kalian tolong jaga yang pertama. Apa dia? Keyakinan hidup dengan Islam. Jangan tertanggal dengan Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tertanggal keyakinan hidup ini dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim. Tertanggal ke keyakinan kita? Ya, tertanggal, tuan-tuan. Orang kita tak yakin dengan Islam dalam bab ekonomi. Dalam bab ekonomi, dia pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat cara Islamic loan ke ataupun cara conventional loan? Dia tanya balik, pegawai bank sebut, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung? Maknanya dia tak yakin dengan Islam. Orang kita mana yakin dengan Islam? Pendidikan Islam kita tak yakin. Tulisan Jawi 3 helai je. 3 helai tulisan Jawi kan. Tulisan Jawi tu bukan kita nak sunatkan orang nak belajar Jawi. Tu pun orang kita teragak-agak. Tulisan Jawi tak ada kaitan langsung dengan Islam. Senang bahasa je kita nak sebut demikian. Tu pun orang kita tak yakin. Alah, yang macam tu kalau kita nak berkelahi, dia sebut buang-buang je lah. Orang kita tak yakin pendidikan Islam. Orang tanya dia, tak hantar nak menghafal Quran. Dia tanya balik, ada masa depan ke? Nak menghafal Quran ni nak kerja apa nanti? Anak-anak kita kan, orang tanya dia, kamu nak hantar anak ke mana? Saya lebih rela hantar anak saya ke sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Orang kita mana yakin sekolah agama? Sekolah agama low standard dah. Mana nak kita nak hantar sekolah agama semua? Kita jawab, hidup ini start daripada mula tu kena hidup dengan Islam. Nak belajar yang lain tu belajarlah.
nanti kita lepas pada ada agama, belajarlah benda yang lain pun. Tapi tak, orang kita belajar, sibuk nak belajar ni, tertinggal Al-Quran. Tak boleh baca Al-Quran anak-anak kita. Saya bukan nak tolak sistem pendidikan liberal ini ataupun sekular ini, saya tak tolak. Tapi saya nak sebut, orang kita ni belajar. Bila kita belajar, cuba tuan-tuan menang balik. Yang tuan-tuan belajar dahulu, sekolah rendah, sekolah kebangsaan, sekolah menengah, bila kita ambil belajar, kita guna tak yang kita belajar? Tak guna pun. Banyak mana orang kita tak guna pun yang kita belajar. Belajar hafal sejarah para mesuara. Ingat ni sejarah para mesuara. Bila habis je belajar, tak guna-guna pun para mesuara tersebut. Yang guna uping-iping je sekarang dalam hidup kita. Yang terbaru, Ejen Ali ke apa ni panggil, nak sebutnya, yang tu je yang kita guna. Yang lain yang kita belajar dahulu ke mana? Ke mana di kalangan kita? Ilmu mana yang kita belajar dahulu? Yang kita kena guna apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah. Belajar tak? Tak belajar. Bila tak belajar Al-Quran, tak belajar hadis Rasulullah, kita jadi kurang ajar dalam hidup. Anak-anak kita menjadi kurang ajar dengan ayah-ayah mereka. Mereka tak peduli lagi. Ayah-ayah nak tinggal dengan siapa, mak dia nak tinggal dengan siapa, dia tak peduli. Yang penting, aku kena hidup bahagia dengan isteri aku, dengan anak-anak aku. Dia tak peduli lagi mak ayah dia, kerana dia tak belajar daripada Al-Quran. Besar ni tuan-tuan, kesan yang besar dalam hidup. Orang kita tak yakin dengan politik Islam. Politik Islam dia tak yakin. Mana ada politik Ustaz? Politik suku, agama suku lah. Orang kita sebut demikian. Tak yakin. Kita jawab balik. Kalau tak ada politik Islam, Rasulullah mengintah dengan cara apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentadbir dengan politik mana? Yang belajar di universiti, belajar di sekolah, siasat syariah tu apa dia? Kalau kita tak menguasai politik, nescaya orang bukan Islam akan menguasai kita. Orang bukan Islam akan menguasai kita. Politik ni terlibat tak dalam hidup kita? Terlibat. Bila terlibat? Ni, roh sampai di halkum. Roh sampai di halkum, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat betul-betul yang saya sebut. Bila roh sampai di halkum, syaitan menyamar menjadi arwah hayah. Nyamar terus menjadi arwah hayah. Dia sebut terus, anakku, jangan mati dalam Islam. Ni mati bersama dengan Abah. Sebiji muka Abah kita, sebiji muka ayah kita, sama sebiji. Dia akan sebut apa dia? Anakku, jangan mati dalam Islam. Matilah sama dengan Abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak saman, kamu mati dalam Yahudi. Ni hadis Bara' bin Azib cerita. Hadis Anas bin Malik pun sama juga, cerita yang sama. Bila kita cuba mengucap, syaitan menyamar menjadi arwah ayah ibu kita pula. Sebiji muka ibu kita, goyang buah dada ni, sambil tunjuk pada pada kita ni, anakku, jangan mati dalam Islam. Matilah bersama dengan Ummi. Ummi mati dalam Kristian. Kalau kamu nak saman, kamu mati dalam Kristian. Tuan-tuan, syaitan Kuala Lumpur ni tuan-tuan, dia tak sebut mati dalam Yahudi tuan-tuan. Syaitan Kuala Lumpur dia tak sebut mati dalam Kristian. Orang Kuala Lumpur dia tak kenal pun Yahudi, tak kenal pun Kristian. Orang Kuala Lumpur ni, bila dekat nak meninggal dunia, tuan-tuan ingat betul-betul, syaitan akan menyamar menjadi arwah ayah kita. Disebut terus, anakku, jangan mati dalam Islam, jangan mati dalam Kristian, matilah kamu dalam Islam liberal. Disebut demikian. Matilah kalian dalam Islam nasionalis, matilah kalian dalam Islam sekularis, matilah kalian dalam Islam demokrat. Kita pun dengar, oh betul juga ni, Islam juga ni, mati je lah, kita sebut. Ramai mana orang kita mati dalam keadaan tak yakin dengan Islam. Timbulkan keyakinan hidup ini dengan Islam. Bila orang datang bagi tahu pada kita, pakcik, saya bawa insurans ni begini, cover untuk kematian kita dan sebagainya. Habis tu kita tanya balik, untung ke? Untung. Islamik ke tak Islamik? Kita tanya soalan demikian. Akaun KLBSP kita tu, bagi betulkan balik, mesti akaun Islamik. Jangan kita biarkan dalam keadaan demikian. Nanti kita mati, kita menyesal. Sekarang kita tak menyesal, sebab kita tak mati lagi. Cuba try mati, tak percaya. Nak tengok menyesal tak menyesal. Keyakinan hidup dengan Islam. Bila sebut Islam, Allah sebut, wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, dinan, Islam ni bukan religious, bukan agama, tetapi Islam ni way of life, satu cara hidup. Cara hidup kamu, dia tak sama dengan Kristian, tak sama dengan Yahudi, tak sama dengan Buddha dan sebagainya. Tapi Islam ni dinan, satu cara hidup. Cara hidup meliputi segala benda dalam hidup kita. Kamu cari selain daripada Islam, fala yuqbala min, Allah tak terima di akhirat nanti. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Masuk kubur je selain daripada Islam tak boleh tolong kita. Nasionalis boleh tolong kita dalam kubur? Tak boleh. Sekularis boleh tolong kita dalam kubur? Tak boleh. Liberalis boleh tolong kita dalam kubur? Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh tolong kita. Syiah boleh tolong kita dalam kubur? Tak boleh. Yang boleh tolong kita ialah Islam. Islam je. Jangan kita tergoyang keyakinan hidup dengan Islam. Yang pertama. Yang kedua, tolong jaga ibadah. Jaga ibadah. Jangan kita menyesal. Waktu mana kita masuk dalam kubur nanti, sebelum kita masuk dalam kubur, jaga betul-betul ibadah. Ibadah kena jaga apa dia? Salat. Salat jangan tinggal. Jangan tinggal walaupun satu rakaat. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian kena salat. Jaga jangan tinggal salat. Jangan. Tak berbaloi kita masuk dalam neraka sakar. Bila tanya, kenapa kamu dihumban ke dalam neraka sakar? Dia jawab, qalu lam nakum minal musallin. Di dunia dahulu kami tak jaga solat. Kami tak jaga solat. Jangan tinggal solat. Sesusah mana pun kena solat. Tak boleh solat sambil berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, solat sambil baring. Kalau tak boleh sambil baring, solat dengan mata. Solat dengan mata. Kalau orang cungkil mata kita, solat dengan hati. Kalau tak boleh solat dengan hati, kamu dah mati. Nak sebutnya kena solat. Tak boleh, tak ada peluang untuk tak meninggalkan solat. Solat usia 40 tahun, jangan tinggal lagi berjemaah. Solat berjemaah. Siapa yang sampai usia 40 tahun, jaga ni, berebut. Ayah-ayah, bila kalian dah, usia kalian dah semakin bertambah, berebut sah yang pertama. Berebut sah yang pertama. Jangan bagi peluang pada orang lain dapat sah yang pertama. Pada diri kita berebut. Beza sah pertama, sah kedua dalam masjid ni tak sama. Tak sama. Pahala tak sama. Kalian jangan berebut duduk belakang, jangan berebut. Bila datang masjid, berebut sah yang pertama. Berebut menjadi khusyuk. Duduk baca Quran, jangan lagi baca WhatsApp dalam masjid. Jangan lagi sibuk nak update Facebook dan sebagainya. Duduk baca Quran, berebut. Biar kita ni tanya diri kita, semenjak kita solat daripada usia muda sampai usia kita tua sekarang ni, berapa kali basah janggut kita kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni, berapa kali kita sujud, basah tempat sujud kita. Saat mana kita rukuk, menitik air mata kita kerana ketakutan pada Allah. Berapa kali solat kita menjadi solat yang terbaik dalam hidup kita. Menangis di dunia ni jauh lebih baik daripada kita menangis dalam kubur nanti. Waktu mana kita hidup ni ambil peluang. Ni masa kita. Masa solat, jaga solat. Bila usia 60 tahun, jangan tinggal lagi solat tahajud. Jangan tinggal lagi solat tahajud, ayah-ayah, ibu-ibu. Bila usia kalian dah 60 tahun, kalian jaga betul-betul solat. Solat tahajud malam-malam. Bila kita dalam kubur nanti, lepas pada heret je jenazah kita tu, sandar tepi dinding tu, kubur kita berubah menjadi warna hijau yang cantik. Tumbuh rumput-rumput yang bangun daripada daripada kasturi, daripada syurga Allah. Bangun tu, kita tanya malaikat, malaikat, ni jadi warna cantik, warna hijau ni datang daripada mana? Rumput-rumput ni yang bagaikan permaidani indah ni datang daripada mana? Malaikat jawab terus, ini datang daripada tahajud yang kamu bangun sewaktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu. Tahajud, ayah-ayah, ibu-ibu. Umur 60 tahun, kalian tak ada kerja dah. Kita tak masuk pejabat dah umur 60 tahun. Pergi pejabat pun orang halau balik dah dia pergi. Nak sebutnya gambaran bagaimana usia kita 60 tahun. 60 tahun. Kenapa usia 60 tahun? 60 tahun usia konfirmati. Usia konfirmati. Rasulullah sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. Jangan leka lagi, jangan. Jangan leka lagi. Jangan rasa panjang lagi umur ni kot. Panjang lagi umur. Tak dah. 60 tahun hingga 70 tahun je umur umat Nabi Muhammad.
Kalau Allah panjangkan sikit lagi, lepas pada 70 tahun, tak dianggap tua dah umur kita. Tetapi dalam kitab disebut, kamu dah jadi bangka dah pada diri kamu. Disebut dalam kitab. Disebut di gambaran demikian. Usia 70 tahun sampai 150 tahun, usia kamu bila-bila masa yang kamu akan dipanggil menghadap depan Allah. Oleh demikian, jaga yang pertama, jaga solat. Jangan tinggal. Yang kedua, jaga ibadahnya. Dalam ibadahnya apa dia? Saya nak pesan betul-betul. Yang kedua, tolong baca Quran. Tolong baca Quran. Tolong boleh baca Quran. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian kalau tak boleh baca Quran, kalian pastikan umur kalian panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati kalau tak boleh baca Quran. Saya nak pesan orang penduduk Kuala Lumpur, kalian jangan meninggal dunia di saat mana kalian tak boleh baca Quran. Siapa-siapa yang tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur di saat mana dia tak boleh baca Quran, dia masuk je dalam kubur, confirm dia tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK Masjid. Ahli qaryah kawasan ni datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, tuan, saya tak boleh baca Quran, tuan. Menangis teresak-esak di tepi-tepi dinding masjid. Menangis teresak-esak, tak boleh baca, ya Allah. Riba tu Quran tu. Riba Quran, jalankan jari atas tulisan Quran. Bagi tahu pada Allah, ya Allah, tak boleh baca, ya Allah. Tak boleh baca. Surat khabar orang putih boleh baca, ya Allah. Surat khabar India boleh baca, surat khabar kamu ni aku tergagak-gagak, ya Allah. Tak boleh baca, ya Allah. Berjumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, tuan, saya tak boleh baca Quran. Saya tak boleh baca Quran. AJK tolong umum, mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca, tolong senarai nama dan nombor telefon kalian yang tak boleh baca. Yang boleh baca Quran, hari-hari Jumaat itu umum. Siapa yang boleh baca Quran, tolong senarai nama dia, nombor telefon dia, ketemukan di antara yang tak boleh dengan yang boleh. Jadikan mereka bagaikan ansar dan juga muhajirin. Jadikan, ikatkan ikatan ukhuwah mereka tersebut. Tolong, yang ni kena jaga. Nak sebutnya gambaran demikian. Bagi tahu pada AJK, tuan, saya tak boleh baca, tuan. AJK pula jangan pula jawab, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian. Buat malu company je daripada. Jangan kita jawab demikian. AJK mesti boleh jawab, mesti boleh baca Quran. Tu mesti tanggungjawab kita. Kemudian kita tarik seramai mungkin ahli qaryah kita. Jangan nak jaga untuk hidup dunia je. AJK Masjid, tolong jaga orang supaya selamat masuk dalam kubur nanti. Tolong bantu ahli qaryah yang telah meninggal dunia dan yang akan meninggal dunia. Ni peranan masjid. Di antara peranan masjid, membantu ahli qaryah seramai mungkin masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peranan yang mesti kita mainkan di kalangan ini. Jangan fikir tentang nak beli van jenazah saja. Jangan fikir yang tu saja. Tapi fikir sama. Macam mana nak suruh ahli qaryah kita seramai mungkin boleh berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiga, saya nak pesan dalam bab ibadah ni apa dia? Tolong alihkan aset-aset di dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam lubang kubur. Saya nak pesan yang ni betul-betul. Ayah-ayah, ibu-ibu ingat betul-betul. Sebelum ayah-ayah, ibu-ibu menghadap depan Allah, tolong alihkan semua aset-aset yang kita cari di dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam lubang kubur. Sebab ramai dah orang kita, dia cari harta sampai penghujung usia dia tertinggal harta di dunia, dia seorang-seorang masuk dalam lubang kubur. Menyesal dia dalam lubang kubur, dia tinggal atas dunia, anak-anak isteri dia berebut terhadap harta yang ditinggalkan di atas dunia. Silap, tuan-tuan. Silap. Satu kesilapan besar yang sedang berlaku di kalangan kita. Kita cari, kita tinggal untuk orang. Untuk apa kita cari? Kita tinggal untuk orang. Bila kita cari, kita bawa untuk diri kita. Macam mana kita nak bawa untuk diri kita? Wakaf, sedekah, hebah. Kita wasiat sebelum kita meninggal dunia, selesaikan urusan ni. Selesaikan urusan ni. Panggil anak-anak kita. Bila abah meninggal dunia, jangan berebut rumah ni. Rumah ni milik masjid. Abah dah wakaf untuk masjid. Lepas ni banyaklah rumah untuk masjid. Nak sebutnya, anak-anak jangan rebut. Anak-anak tanya, rumah kami?
Rumah kamu cari sendirilah. Kamu cari sendiri. Ni rumah ni abah dengan umi yang cari. Lalu rumah ini mesti dibawa ke akhirat Allah. Macam mana nak dapat balik di akhirat Allah? Wakaf. Sebelum kita meninggal dunia, bagi tahu dia AJK masjid, saya nak wakafkan rumah ini, saya nak bagi pada masjid. Saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, rumah ni milik masjid. Masjid ambil rumah tersebut, kemudian masjid gunakan untuk kerja-kerja Islam. Sama ada nak jual ke, sama ada masjid ni nak sewakan pada penyewa yang memahami terhadap Islam ke, sama ada nak buat apa, serah pada masjid. Bila kita masuk dalam kubur, kita jumpa balik rumah kita. Jumpa balik rumah kita. Ini kaedah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ni pula, orang kita ni kan, orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk apa duit-duit? Harta-harta ni simpan untuk apa? Dia jawab, simpanan untuk bekalan hari tua, Ustaz, dia sebut. Siapa yang ajar? Simpan untuk hari tua. Dia kata KWSP, Ustaz, dia jawab. KWSP kan ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Kita jawab, tak. Rasulullah suruh simpan untuk ke syurga kan? Simpan ni untuk ke syurga. Kita ni simpan. Dah pencen, balik kampung. Buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana kita pencen? Di saat mana kita tua? Anak-anak kita tak nak tinggal dengan kita dah. Kita buat rumah besar. Siap je rumah besar. Kitanya siap rumah besar. Kita pun beli kereta besar pula. Dah kita dah siap semua. Tak puas hati lagi. Nak masuk rumah baru ni. Kahwin isteri besar pula ni. Masuk rumah baru. Masuk seminggu je meninggal dunia terus. Meninggal dunia. Dah meninggal dunia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula habis je iddah. Kahwin dengan suami baru. Kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru kita ni round kawasan kubur kita. Kita duduk dalam kubur tu tengok macam-macam je kereta ni kita. Dia lalu saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati dia. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah dia. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan tolong ingat, setiap yang kita belanjakan untuk kerja Islam, semuanya bukan untuk masjid, bukan untuk NGO Islam, bukan untuk sekolah tahfiz, bukan. Sebenarnya kita belanjakan untuk diri kita sendiri. Kita bagi pada diri kita sendiri. Tuan-tuan kena ingat macam tu. Tiap kali mana kita bagi derma, bukan kita derma untuk masjid, tapi kita derma untuk diri kita. Semakin kita dekat dengan menghadap depan Allah, semakin banyak kita infak. Itu kaedah pada diri kita. Tolong belanjakan untuk agama Allah. Semakin kita berusia, semakin kita masukkan tabung. Semakin berusia, semakin masukkan dalam tabung ni. Kenapa? Orang tanya kenapa? Saya nak jumpa balik di akhirat. Saya nak jumpa balik di akhirat. Macam malam ni kan, kita duduk dalam majlis ilmu begini, lalu tabung derma tadi kan. Kebetulan dalam poket kita ada 2 keping. Sekeping RM1, sekeping lagi RM50. Agak-agak mana yang masuk dalam tabung? Yang RM1 itulah. Yang RM1 yang masuk. Yang RM50, kedai tom yam banyak lagi ni. Kita rasa demikian. Akhirat nanti berjumpa balik RM1. Bila berjumpa RM1, kita mula menyesal. Kenapalah bagi RM1? Kenapalah aku tak bagi semua? Rugi kan dalam hidup kita. Ni peluang dalam hidup. 3. Dan yang akhir sekali, yang ketiga, orang yang masuk dalam kubur ni nak hidup balik ni. Yang ketiga, tuan-tuan tolong jaga akhlak. Jaga akhlak tuan-tuan. Perangai kita ni kena jaga. Akhlak kita ni, biar sampai orang tengok kita ni ahli syurga Allah yang sedang bergerak di atas muka bumi. Semakin tuan-tuan berusia, tuan-tuan mesti menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah. Jangan semakin berusia, semakin jauh dengan Allah. Jangan tuan-tuan. Biar orang nampak pakaian kita pun pakaian ahli syurga. Wangian kita pun wangian ahli syurga. Kemudian cara bercakap, cakap ahli syurga. Kita tak nak cakap lagi tentang dunia. Bila kita ni tak sibuk lagi, sibuk tanya orang siapa juara Gegar Waganza. Tak sibuk lagi. Jangan sibuk kenapa Stone Cold lawan dengan Triple H kalah Triple H. Jangan tanya lagi soalan demikian. Kenapa MU dengan Liverpool menang Liverpool saja. Jangan sibuk tanya yang tu. Sibuk tanya, saya ni kalau saya meninggal dunia, tanya anak-anak kita, abah, kalau abah meninggal dunia, kamu nak kebumikan jenazah abah di mana?
Tanya anak-anak kita, siapa yang nak mandikan jenazah abah? Tanya soalan ni pada anak-anak kita, siapa yang akan kafankan jenazah abah? Siapa yang akan usung jenazah umi? Siapa yang akan mandikan jenazah kita nanti? Tanya anak-anak kita, kamu nak siapa yang nak duduk atas kubur kita malam yang pertama? Kita di barzah. Malam kedua, anak mana yang akan berada di atas kubur baca doa untuk diri kita? Malam ketiga, siapa yang nak duduk atas kubur? Tanya anak-anak kita, siapa? Biar anak-anak kita tanya balik, kenapa malam bah? Malam tak sanggup dia suruh. Kalau siang-siang hari sanggup sikit, kenapa malam ni kita sambung tahun depan pula lah, insyaAllah. Mudah-mudahan saya tengok tuan-tuan dah betulkan tulang belakang 7 kali dah saya kira. Yang bangun duduk pukul berapa lah ustaz ni nak habis. Jadi saya rasa cukup lah malam ni untuk kita memulakan sedikit kepahaman perjalanan. Nama lagi tajuk kita ni senafas ke barzah. Yang ni pun tak menyawa dah setengah-setengah di kalangan kita tadi. Saat mana kita mendengar bagaimana kita di dalam kubur nanti, panjang lagi cerita tentang demikian. Tuan-tuan datanglah ke masjid ini, datanglah dalam majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan belajarlah tuan-tuan. Tuan-tuan tak akan menyesal dengan majlis-majlis ilmu yang ada ini. Tuan-tuan akan dapat manfaat yang banyak setelah mana kita berada dalam kubur nanti, insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita termasuk di kalangan mereka tersebut. Sebelum kita baca doa ni tuan-tuan, suka saya nak sebut kat luar nanti tuan-tuan, ada satu kitab yang saya karang, kitab ini. Dalam kitab ini ada satu doa persiapan menjelang kematian. Bila dekat nak mati, nak buat apa dia? Ramai di kalangan kita ni tak tahu nak buat apa dia. Saya susun, bila nak meninggal dunia, ada beberapa tertib-tertib yang perlu kita buat. Kita nak pergi ke Mekah pun kita ada tertib dia. Kita nak sambut menantu pun ada tertib dia. Demikian juga bila kita nak meninggal dunia, ada beberapa perkara. Dalam kitab ni ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah pada Abu Hurairah pada muka surat 47. Doa ni doa penting sangat. Doa yang di mana Rasulullah sebut pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kalau kamu tahu kamu dekat nak meninggal dunia, kamu tahu kamu ada penyakit, sebelum kamu tidur tu, kamu baca doa ni. Kemudian kamu baca doa ni, kamu baring, kamu tidur. Tempat kamu dalam syurga Allah bila kamu meninggal dunia, dan Allah haramkan jenazah kamu dihumban ke dalam api neraka Allah. Lalu Abu Hurairah tanya, apa dia doa itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, ni doanya, dia ajar pada Abu Hurairah. Abu Hurairah ajar sahabat-sahabat sampai pada guru saya waktu mana belajar kat Al-Azhar dahulu. Guru saya dia sebut, baca doa ni, aku baca kamu ikut. Lalu guru saya baca, kemudian kami ikut ramai-ramai. Habis dia baca doa tersebut, dia sebut, aku ijazahkanlah doa ini pada kamu semua. Lalu kami jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni saya nak baca macam guru saya baca juga. Tuan-tuan ikut je doa yang saya baca ini. Kemudian lepas pada tersebut, saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini. Tuan-tuan jawab, kami terimalah doa ini. Boleh kan? La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin Allahu akbar kabiran kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bi kulli makanin Allahumma in kunta amradtani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna
Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Dalam kitab ni juga para hadirin sekalian, pada muka surat 49 dalam kitab ini ada doa yang saya sebut tadilah, la ilaha illallahul halimul karim tu. Bila roh kita sampai di halqum ni, ulang kalimah tersebut. Saya karang sebelum daripada ni, saya karang kitab ni, syurga ganjaran yang terindah. Ni kemuncak daripada orang mukmin. Bila jadi orang mukmin, kita dapat ganjaran syurga. Saya karang kitab ni, saya baca balik kitab ni, saya rasa sonok sangat. Rasa macam kita berada dalam syurga Allah. Tak sabar untuk berada dalam syurga Allah. Sebelum daripada itu saya karang kitab ni, hebatnya surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ni surah yang orang perempuan wajib belajar. Sayyidina Umar sebut demikian. Sayyidina Umar sebut ada 3 surah orang perempuan wajib belajar. Yang pertama surah An-Nur, yang kedua surah An-Nisa, dan yang 3 surah Al-Ahzab. Ini di antara surah yang saya susun balik nak pastikan orang kita belajar. Orang lelaki 2 surah aja Sayyidina Umar sebut. Sebelum kita mati ni belajar 2 surah. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran dipanggil. Orang lelaki 2 surah ni pun terlentang dah dipanggil macam. Nak boleh habiskan 2 surah ini sendiri. Kemudian saya karang lagi kitab ni, ud'uni, doalah kamu semua kepadaku, katanya Allah. Ud'uni, doa kamu. Allah sebut demikian, ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa pada aku akan perkenankan doa kamu. Dalam doa dalam kitab ni, di mana saya keluarkan balik doa-doa daripada Al-Quran mengikut surah-surah. Surah An-Nisa ada doa dia. Surah Al-Kahfi ada doa dia. Saya susun balik. Dan doa ni untuk apa? Tuan-tuan buatlah amalan dalam kehidupan kekeluargaan kita. Saya karang kitab ni kerana saya bangunkan sekolah tahfiz di belakang saya. Di belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya sedang bangunkan. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, untuk mereka ni menghafal Quran. Alhamdulillah, pelajar-pelajar ada lebih kurang 1000 lebih pelajar yang menghafal Quran ini. Kita ambil orang susah. Kalau ada kawasan ini anak-anak yang susah dan sebagainya, tolong maklumkan pada kami kalau dia nak menghafal Quran, kita tanggung mereka belajar. Seorang sebanyak RM3,500 setahun mereka menghafal Quran. Kalau tuan-tuan nak tanggung anak-anak ni pun, saya alu-alukan juga. Kalau tuan-tuan nak suruh siapa nak baca Quran untuk kita selama tiap-tiap hari, selama setahun, ini ditanggung. Kita tanggung mereka, jadikan anak angkat. Boleh juga di kalangan kita ni. Saya sendirinya cari pelajar-pelajar ni. Saya bangunkan di Kelantan sebuah sekolah, kemudian di Pahang, kemudian di Shah Alam, satu lagi di Pulau Langkawi, kemudian yang terbaru di Kuala Terengganu. Bila ada seorang hamba Allah telah wakafkan tanah dia seluas 9 ekar tanah dia bagi pada saya untuk saya bangunkan sekolah tahfiz di jalan masuk ke Kuala Telemung. Di kawasan tersebut saya bangunkan sekolah tahfiz inilah. Dan satu lagi saya bangunkan di selatan Thailand. Selatan Thailand tu di mana bapa-bapa mereka ditembak mati, anak-anak tersebut saya ambil. Dan krisis di Thailand tu saya tanggung mereka menghafal Quran. Pelajarnya asalnya 22 orang asalnya. Sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar yang menghafal Quran ini. Saya tanggung mereka tersebut dengan cara saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka sujud doa pada Allah dan mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan ini sendiri. Ni yang berlaku di kalangan masyarakat kita nah. Masyarakat kita ni kuat sangat ilmu sihir. Kita ni pula bila kena sihir tak tahu nak buat apa. Kita pergi report pada polis. Tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Tempat kita ni sihir menyihir ni boleh tahan juga di kalangan kita. Saya ambil minyak zaitun, minyak habatus sauda, madu, saya campur dalam bentuk kapsul begini. Saya jadikan amalan. Tuan-tuan cuba buat amalan. Saya pernah kena batu karang sekali, keluar batu karang tersebut. Ada hamba Allah yang tak boleh bangun, baring je. Kemudian dia buat amalan, alhamdulillah Allah jadikan pemulihan pada mereka tersebut. Banyak kelebihan yang Allah jadikan dengan madu. Itulah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, Rasulullah. Itu amalan lah. Kalau tuan-tuan tak dapat juga yang lain, tuan-tuan ambil yang ni lah, pamphlet yang saya minta tuan-tuan pakak-pakak sebarkan pamphlet ini. Ataupun tuan-tuan ada masa, tuan-tuan pergi ke bank, berdiri depan mesin bank, mana-mana bank tu, semayang sunat istikharah dulu senang situ. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma.
Kalau tuan-tuan nak pakak-pakak tolong bantu saya lah dalam saya bangunkan sistem pendidikan ini. Dah 10 tahun dah saya bangunkan sistem sebegini. Alhamdulillah jalan elok dalam keadaan yang sebegini, dan lahir anak-anak yang menghafal Quran seramai dekat dengan 400-500 orang dah yang menghafal Quran ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana at-tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami mendatangi masjid ini tadi ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak ya Allah. Kami mengakui kesilapan kami ini ya Allah. Kami tadahkan tangan kami ini ya Allah, agar kamu ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang menderita penyakit yang berpanjangan ya Allah. Jadikanlah penyebab kehadirannya ke majlis ilmu ini ya Allah di antara penyebab penyembuh pada penyakit yang diderita itu ya Allah. Di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, anak-anak muda yang sedang mencari kerja ya Allah, mencari pasangan hidup ya Allah, kamu jadikanlah ya Allah dengan doa-doa yang baik ini ya Allah, menjadikan mereka kehidupan yang sempurna ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang menunggu kedatangan zuriat yang saleh ya Allah, kamu jadikanlah daripada kekeluargaan itu ya Allah zuriat yang saleh yang lahir daripada keluarga mereka itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamulah yang mengetahui setiap hajat yang terkandung di dalam hati-hati sesama kami ini ya Allah. Hajat yang baik itu ya Allah, kamu kabulkan ya Allah dan kamu permudahkan ya Allah. Manakala hajat yang buruk itu ya Allah, kamulah yang sebaik-baiknya yang membetulkan jalan hidup hamba-hamba kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, damaikanlah persekitaran sesama kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah ikatan ukhuwah sesama kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon pada kamu ya Allah, agar diizinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran yang merenjis badan kami itu ya Allah. Saat mana dikeringkan jenazah kami nanti ya Allah, kamu keringkanlah segala dosa-dosa yang kami lakukan di dunia ini ya Allah. Matikanlah saat mana kami menghadap di hadapan kamu itu ya Allah, pahala-pahala kami berkembang terus ya Allah. Matikanlah kami saat mana dosa kami turut mati dengan kematian kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah saat mana kami dimandikan nanti ya Allah, di kalangan anak-anak yang saleh yang akan memandikan kami ya Allah. Anak-anak kami juga yang akan mensalatkan jenazah kami ya Allah. Anak-anak kami juga yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, dan dibawa kami ke kuburan nanti ya Allah. Tolong ringankanlah ya Allah bebanan saat darat himpitan kubur itu ya Allah. Jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, malam yang terindah dalam hidup kami ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat di pagi hari ya Allah, arwah ayah kami memandikan kami ya Allah, lalu kami memeluk tubuh badannya itu ya Allah. Rindu ya Allah saat kepulangan kami daripada pengajian kami ya Allah, memeluk tubuh badan yang indah itu ya Allah. Rindu ya Allah saat kami bangun di penghujung malam ya Allah, melihat sedu sedan arwah ayah kami berdoa pada kamu ya Allah. Rindu ya Allah, rindu ya Allah saat-saat kami membesar
dalam kekeluargaan itu ya Allah. Sayangnya saat ini ya Allah, arwah ayah kami terbujur kaku di perkuburan sana ya Allah, menunggu doa-doa anak yang saleh ini ya Allah. Jadikanlah doa kami ini ya Allah, doa-doa anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah membiarkan panggilan ibu kami, deringan telefon itu berpanjangan ya Allah. Kami pernah ya Allah melihat titisan air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya itu ya Allah. Ya Allah, kami pernah ya Allah melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami pernah memalingkan wajah kami daripada panggilan ibu kami dahulu ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah yang menyebabkan doa-doa kami tidak didengari di sisi kamu ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah yang menyebabkan solat kami tidak menjadi lagi khusyuk ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah hati kami menjadi keras ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah, segunung mana pun kesilapan yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, sejijik mana pun kami dengan dosa-dosa ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Ada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah kecuali kepada kamu lah ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.